سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini diizinkan Allah kita bersama-sama sekali lagi di dalam dewan yang mulia ini bagi membacakan kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi yang kita mengaji ini ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu iman, ilmu kepercayaan yang boleh mengesahkan kita ini sebagai hamba-hamba Allah. Bila sah kita jadi hamba Allah, baru semayang kita diterima, baru puasa kita diterima, baru sedekah tadi ada pahala, baru baca Quran dapat pahala, baru menutup aurat dapat pahala. Apa saja kita buat, kalau benda yang dapat pahala, Allah bagi pahala. Dengan syarat iman kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, bila terima iman, barulah ibadah kita diterima. Kalau iman tak terima, besar habuk pun tak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena jaga betul-betul akidah kita ni. Baik. Sekarang kita baca tentang mana? Percayakan kitab. Qadar dan qadha. Kita selalu baca qadha dan qadar. Sebenarnya mana dulu? Qadar dulu ke qadha dulu? Qadar dulunya baru qadha. Ketentuan Allah dulu, barulah dilakukan apa yang Allah telah tentukan. Itu namanya qadha. Ketentuan tu di bila? Ketentuan Allah tu bila? Dari azali lagi, di awal lagi dah ditentukan Allah. Saya nama Ibrahim, lahir di Kampung Gajah tahun 42, itu dah ditentukan oleh Allah daripada azali lagi. Bila sampai masanya, maka saya pun lahirlah, berlakulah qadha Allah Ta'ala. Tadi ketentuan tu namanya apa? Qadar. Ya, sebelum kita dijadikan, Allah sudah perintahkan qalam. Tahu apa qalam? Pen. Untuk nulis. Ya. Bila benih kita tu sudah berada dalam perut ibu kita, maka malaikat pemula nanya Tuhan, nak dijadikan ke tak dijadikan benih ini? Kata dia malaikat. Kata Allah, jadikan. Bila jadi ditanya lagi, nak jadikan lelaki ke perempuan? Ya. Kemudian kamu tulis. Kata Allah, perintah kepada pen. Apa nak aku tulis ya Allah? Apa jawab dia Allah? Kamu tulislah dia ni umurnya berapa, rezekinya berapa, pendapatannya berapa, celaka ke bahagia. Dia tulis dia ilmunya dia berapa dalam diri dia tu, suaminya siapa, isterinya siapa, anaknya dia berapa, dan semua sekali tentang kehidupan kita tu sudah ditulis oleh Allah di mana tempat tulisnya? Lauh Mahfuz. Semua sudah siap di Lauh Mahfuz. Beriman ke tak beriman ke, itu kata tu celaka ke bahagia. Ada tak orang celaka?
Tak ada beriman celaka. Ada dah orang bahagia? Bahagia. Dia beriman bahagialah tu. Semua dah siap. Kita ni sekadar apa? Sekadar menjalankan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya qadar. Ketentuan Allah Ta'ala. Bila ketentuan Allah Ta'ala itu dilaksanakan dalam hidup kita, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Itu beza antara qadar dan qadar. Faham tak? Qadar ketentuan Allah Ta'ala. Qada apa? Perlaksanaan ketentuan Allah Ta'ala. Itu namanya qada. Implementasi. Faham ke apa berarti implementasi? Bila dilaksanakan Tuhan, itu namanya qada Allah Ta'ala. Ya. Mana kedianya? Muka surat 82 ya. Sebermula qada itu ialah kejadian. Kejadian, hukum yang terjadi dan yang berlaku pada diri manusia. Apa saja hukum dah tetap pada kita itu namanya qadar, ya? Dah hukum. Umur dia sekian, dia duduk di mana? Taman Melayu. Sebelum Taman Melayu dia duduk di mana? Di Gopeng. Sebelum di Gopeng dia duduk di mana? Di Kampung Gajah. Itu cerita siapa tu? Cerita orang yang cakap ni lah. Perempuan lain lah ya. Cik Mah mula duduk di mana? Betul Pangkai tu ke? Mana? Cangkat tin. Nampak? Cangkat tin. Bercangkat-cangkat tin je tu. Betul pindah ke kampung. Pindah ke Batu Perangkat. Betul esok? Betul? Esok pindah ke mana? Pindah ke Taman Sosial. Ya. Jadi itu semua itu dah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz, apa yang kita terima hari ini, sebenarnya kita bersyukur kan? Kalau baik bagi kita bersyukurlah. Itu dia suruh kita bersyukur tu. Kalau tak baik pun, Kalau tak baik apa nak syukurkan? Benda tak baik. Bukan suruh syukur. redha lah. Redha je lah. Sebab itu kalau tak baik, kita yang sebenarnya kita bukan tahu apa ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Tahu ke? Siapa tahu apa ketentuan Allah Ta'ala? Siapa tahu tengah hari nak makan apa? Cikgu tahu tak apa yang nak makan tengah hari sekarang? Tak tahu lah. Tapi kerana tak tahulah kita pilih yang terbaik untuk kita. Benda tak tahu. Kalau kita tu benda tak tahu, takkan nak pilih tak kucing makan. Bingung kan cerdik orangnya. Tengin lah tu ya. Dia tak tahu apa nak makan. Pilihlah yang terbaik. Apa? Itu ketentuan lagi ke tu ya. Itu ketentuan tu. Makan kopi Tek Musang boleh. Memang boleh hukumnya. Syarat sudah diluluhkan oleh Kementerian Keagamaan Indonesia diluluhkan tu ya. Yang itu bukannya orang koman-koman tu ya. Profesor kemus kebanyakan tu. Bukannya apa dicuci elok-elok dari apa ya, dibuang kulitnya elok-elok baru di perut dia punya ya. Apa dia? Tak ada ubat, bukannya ubat. Makan aja begitu aje lah. Sedap. Kopi, macam minum kopi lah. Okey. Itu hukum ya, ketentuan Allah Ta'ala yang terjadi dan yang berlaku pada diri manusia. Misalnya seperti kaya. Orang kaya tu dah ditentukan Allah dia tu kaya. Sudah tulis siap. Miskin. Orang yang miskin. Ada tak di kampung ada orang miskin? Ada kata demo. Saya tak tengok pun kata demo ada dalam TV kan. Apa namanya? Di kampung ada seorang miskin benar ya. Rumahnya pun buruk benar rupanya. Bersamamu kata nama-nama rancangannya. Saya tak pernah tengok TV, tak tahu saya. Mana? Belakang Jarak Kelin? Jarak Kristian? Ya kan? Ya lah tu. Jadi itu yang sebenarnya dah ditentukan Allah Ta'ala tu, dia miskin tu. Kalau dia kaya, ditentukan Allah Ta'ala juga. Macam sekarang ni orang Melayu yang paling kaya dalam Malaysia siapa? Orang Melayu yang paling kaya dalam Malaysia siapa? Muhzani Mahathir. Tahu? Dia di antara 10 orang yang terkaya di Malaysia. Muhzani Mahathir.
Mirzan tu mau Sani. Dua-dua tu lantak lah, dua-dua kaya belakang. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ni kaya, bersyukurlah kepada Allah Taala. Kaya pun dapat, pahala pun dapat kalau dia bersyukur, kan? Itu semua dah Allah dah tentukan. Ya, kaya, miskin, untung, rugi, dia menjaga untung aja. Walaupun kedai tak buka, untung juga. Ya. Jadi bersyukur tak? Bersyukurlah pada Allah Taala, ya. Rugi, molek, cantik, ya, dia cantik. Lagi buruk. Kalau dia buruk, ketentuan Allah juga. Terimalah, itu dah ditentukan oleh Allah Taala. Mati, hidupnya dan sebagainya itu semua ditentukan oleh Allah Taala. Kita tak tahu kita mati. Itu sebab setengah orang tu sakit berpuluh-puluh tahun. Terdear berpuluh-puluh tahun tak juga mati-mati. Ada orang itu. Di antaranya orang yang bernama Ariel Sharon. Kenal ke Ariel Sharon? Bekas Perdana Menteri Israel. Ya? Sudah matilah, tapi tahu berapa tahun sakitnya? 8 tahun sakitnya. Terdear. Tahu terdear? Terbari. Napas pun tak ada. Makan pun dimasukkan apa ni cairan tu dia masuk ke dalam kongkong dia. 8 tahun lamanya. Perempuan 8 tahun ni sekejap ke lama? Lama benar sakitnya. Itu dah ketentuan Allah Taala. Kalau dia sabar, itu tanda Allah nak hapuskan dosanya. Kalau dia tak ada dosa, tapi masih lagi dapat macam itu juga penderitaannya, itu tanda Allah nak angkatkan darjatnya di syurga nanti. Walaupun dia tak layak mendapat pangkat seperti itu. Itu tanda syarat beriman. Itu nombor satu beriman. Kalau kafir, dia seksa di dunia dan seksa di akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Khasirat dunia wal akhirat. Padahal semua itu dah ditentukan oleh Allah Taala. Ya, apa sajalah dan sebagainya. Sebagainya itu apa sajalah, ya. Apa yang berlaku itu semua dah tentu oleh Allah Taala. Kita ni alhamdulillah lah, kerana Allah sudah tentukan kita ni jadi kita. Boleh dah Allah tentukan kita ni jadi penagih dada? Boleh ke tak? Boleh benar. Boleh dah Allah tentukan kita ni jadi orang penentang hukum Allah? Boleh. Ya. Boleh dah Allah jadikan kita ni pencuri? Boleh. Apa pun kalau Allah nak jadikan kita, Allah boleh lakukan. Tapi Allah tak jadikan apa itu. Dijadikannya kita manusia. Kemudian dapat Islam pula, dapat iman pula. Kalau dapat iman, dapat Islam, taat pula tu. Ya. Ustaz, yang dah tertulis di lempas tu, boleh ke dalam kuasa Allah boleh ubah ya? Boleh, kalau Allah nak ubah boleh. Itu sebab takdir ni ada dua, nanti kita akan bicara insyaAllah. Satu namanya mubram, lagi satu namanya ta'allaqun. Mubram tu dalam ilmu Allah, yang itu kita tak tahu. Tapi mu'allaqun tu apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Boleh berubah tak? Boleh. Umur pun boleh berubah. Kalau Allah kata umurnya 40, boleh tak Allah panjangkan umurnya? Boleh. Kalau dia sungguh-sungguh berikhtiar. Kerana Allah tidak terikat dengan apa-apa ketentuan. Tidak terikat dengan apa-apa peraturan. Walaupun Allah sendiri buat peraturan, tidak terikat Allah dengan peraturannya sendiri. Atas permohonan kita tak? Itu usaha kita terpulanglah. Allah boleh. Ada juga Allah ubah tapi tak ada usaha. Hak dia terpulang kepada Allah. Dia kita mohon, kalau Allah nak bagi, bagilah. Allah tak nak bagi, tak ada lah juga. Jadi maknanya berubah tu bukan kerana permohonan kita, bukan kerana usaha kita, kerana Allah memang nak luluskan permohonan itu. Dan semuanya dekat Allah. Rahmat itu. Itu pulang kepada kita. Itu sebab siapa nak panjang umur? Siapa nak panjang umur? Apa? Sambung silaturahim. InsyaAllah akan panjang umur, ya. Kalau Allah izinkan, itu usaha aja.
Siapa nak pendek umur? Siapa nak pendek umur apa? Bergaduh aja kerjanya. Pendek lah umur tu insya-Allah Dengan jiran bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan mak bergaduh, dengan ayah bergaduh, dengan suami bergaduh, dengan isteri bergaduh. Pakai pendek lah umur tu biasanya. Kerana bila dia bergaduh tu dia marah. Bila marah apa jadi? Darah tu naik manjang. Itu yang lekas tu. Lekas padam tu. Orang sabar ni panjang umurnya. Dia lambat marah. Darahnya secara stable aja mengalir seluruh badannya. Okey. Kalau kita kena marah, kita sabar, orang yang memarahi kita ambil kesempatan. Ada kalau dia buat dosa, dia masuk neraka. Takkan kita masuk neraka kerana dia masuk neraka. Lantak dia lah. Sabar dapat pahala dah. Ada? Tak pahala ke tak nak? Sabar aja. Kalau kadang-kadang termarah tu dosa ketika marah tu. Dia suruh sabar. Sampai bila sabar? Sampai bila sabar? Sampai padam. Itu sabar. Apa? Apa coba? Okey. Betul tu. Bila marah tu seluruh anggota orang marah tu saya di video kan tengah marah tu mana rupanya. Di video kan close up view tau. Di video ke muka dia mana rupanya, hidungnya mana rupanya, mulutnya mana rupanya, bibirnya mana rupanya. Kempang kemping. Betul tunjuk ke balik video tu pada dia. Lepas tu dia tak nak marah dah. Buruk benar rupanya. Orang yang marah tu. Walaupun dia cantik. Tapi kalau dia tengah marah tu, buruk benar. Mata menyolang, merah, padam. Hidung pengong, kembang-kemping. Video kan. Bukan kita videonya, orang lain lah memvideokan dia tengah marah tu. Kena video senang ke susah? Ya, senang. Ini video ni. Macam itulah syaitan tu. Memang syaitan itu sebab orang marah tu merah ke hitam mukanya. Merah. Kenapa merah? Kerana api tu dah naik ke muka. Marah dari syaitan. Syaitan dia asal dari apa? Dari api itu naik ke muka tu. Merah pada muka tu ya. Tidak juga, qadar juga. Ketentuan dalam masa tu. Jadi qadar tu ketentuan Allah Taala. Dia itu jenis lambat marah ke atau lambat cepat marah. Itu ketentuan Allah Taala. Tapi sangat mana tu bila berlaku benda itu namanya qadar. Bila berlaku benda itu qadar. Jadi jangka masa itu Allah dah tentukan. Tapi bila berlaku jangka masa itu namanya qadar, ketentuan, pelaksanaan ketentuan Allah Taala. Tapi kalau lambat ke cepat ke itu qadar namanya. Itu sudah dah ditentukan oleh Allah Taala. Qadar artinya pelaksanaan ketentuan Allah Taala. Itu namanya qadar. Tapi Ustaz, kalau kita tengah marah, kalau berdiri hendaklah kamu duduk. Ha. Kalau duduk hendaklah kamu baris. Ya. Kalau baris dah ambil duduk. Ya. Jadi itu mutlak namanya Ustaz. Bukan mutlak, itu ikhtiar. Ikhtiar kita. Tapi kalau Allah nak bagi marah juga, boleh tak? Boleh. Saya dia pernah nengok tau. Sebelum sembahyang jemaat, dia marahkan satu orang, satu orang. Orang pula diam aja, tak ada melawan. Udah tengah orang berazan. Dia berhenti ketika itu. Dia pun masuk masjid. Sembahyang, main jemaat. Elok lepas main jemaat tu, udah sambung balik marah orang tu. Dia marahkan orang tu. Ya? Agak ni tengah semayang. Agak ni mana kita tahu ya. Itu dia punya hal. Kita tak tahulah. Kerana apa? Terlalu agaknya ada terlalu besar isunya. Marah benar dia.
Ni saya tengok sendiri ni, mata saya sendiri tengok. Macam mana? Marah tak? Itu tak ada lah marah. Dia dah keluar tak ada marah lagi dah. Tak tahu dia cerita lagi ni. Saya pergi ngajar satu tempat depo tu. Ada sekumpulan orang tabligh datang dari Australia. Tahulah orang Australia ni orang putih bukan ada hadap. Udahlah duduk bagi punggung kepada saya. Ngadap ke sana, bukan ngadap saya. Itu tampil bersembang, pang kuat lah tu. Saya pun khabar terang. If you are not interested in the lesson that I am giving you, you might as well leave the room. Katanya. Kejut menemon. Kata dia Australia, tak orang putih, dia kena tak tahu. Yang ajar tu pun guru bahasa Inggeris. Dia pun terkejut tengoknya. Lepas tu, tak lama lepas tu dia pun bangkit. Keluar dia dari majlis itu. Saya pun khabar, thank you very much. Dah tu, tak ada marah lagi. Memang saya memang ngajar ni memang pantang yah. Saya tahu pantang yah. Kalau orang bercakap tengah ngajar, memang kalau budak-budak sekolah tu tahulah memang tak boleh langsung diganggu. Berani. Apa nak takutkan? Kerana benar. Dia memang tak tahu, dia memang tak ada adab, bukan apa. Orang bangsa-bangsa ni memang tak ada adab. Dia ingat tak ada apa-apa. Kata dia, kami menterjemahkan apa yang ustaz cakap. Kata dia, ada Melayu di kalangan itu. Katanya. Atau kalau menterjemah, jangan suruh kuat-kuat. Sampai mengganggu ceramah tu. Itu yang berlaku beberapa hari yang sudah. Siapa ada Facebook tahulah. Tak baca, mana tahu. Facebook pun tak ada. Mana tahu? Kalau tak ada pun tak tahu. Okey, sudah tu. Dan qadar itu iaitu ukuran. Ini tanya di hadis Syafi'iyah tadi Qadar itu ukuran dan sukatan yang ditentukan atas tiap-tiap makhluk. Sukatan dan ukuran. Berapa umur? Bila mati? Dia dikubur macam mana kena seksa? Itu ukuran. Hak mana kena seksanya? Tak ada kena seksa. Barin macam mempelai. Ada macam-macam ikut nasib masing-masing lah. Semua dah ditetapkan oleh Allah Taala. Itu nama apa? Qadar. Misalnya seperti Zaid. Zaid ni contoh nama yang paling popular dalam kitab. Namanya Zaid. Kalau orang lelaki Zaid. Macam kalau orang Perak apa? Yuk. Itulah Zaid tu macam Yuk lah. Kalau orang Cina apa? Takau. Kalau orang India? Kalau orang India apa? Sami. Contoh begitulah Ini Zaid. Seperti Zaid ditetapkan pada 13 Muharram akan susah. Dia dah ditetapkan oleh Allah pada 13 Muharram dia akan jadi susah. Maka manakala tiba 13 Muharram, Zaid pun susah. Maka ketentuan pada 13 Muharram itulah yang dikatakan qadar. Ketentuan itu namanya apa? Qadar. Atau takdir. Takdir. Yang diqadarkan dipanggil takdir. Yang ditentukan Allah itu namanya takdir. Dan susah yang mengenai atas Zaid pada 13 Muharram itu dinamanya qada. Bila berlaku je 13 Muharram, Zaid pun susah, maka berlakulah qada Allah Taala. Apa itu qada tadi? Pelaksanaan ketentuan Allah Taala. Itu beza antara qadar dan qada. Okey. Ada keliru lagi tentang qada dan qadar? Tak ada Baik. Pekerjaan makhluk dengan qada dan qadar. Apa hubungan kita dengan qada dan qadar? Tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad. Apa itu beriktikad? Yakin, percaya betul-betul, beriktikad, pegang betul-betul, teguh-teguh pegang. Bukan azam, pegang betul-betul. Maknanya kita kepercayaan itu jangan longgar-longgar. Percaya betul-betul 100%. Itu namanya apa? Artinya apa? Beriktikad. Contohnya kalau kayu api kita ikat apa? Ujung pangkal dengan simpul apa?
dengan simpul mati. Itu namanya i'tiqad. Kepercayaan perawi itu dah diikat betul-betul. Itu sebab orang yang percaya betul-betul dikatakan orang tu beriktiqad. Kita mengaji ni akidah. Akidah tu artinya kepercayaan yang dah tersimpul mati. Tak ada longgar-longgar. Tak ada kejap percaya, kejap tidak. Pagi percaya, petang-petang dah tak percaya balik. Bukan. Dia pegang betul-betul. Susah ke dia pegang itu juga. Senang pun dia pegang itu juga. Kaya pun dia pegang itu juga. Miskin pun dia pegang itu juga. Diancam pun dia tetap mempertahankan kepegangan dia. Dipujuk pun dia tetap pegang dengan kepercayaan dia. Di rasuah pun dia tak ada tukar. Dia pegang juga dengan kepercayaan dia. Macam orang pegang dengan perjuangan Islam lah. Dia pegang betul-betul. Walau apa berlaku pun, dia tetap pegang dengan perjuangan dia. Itu i'tiqad namanya. Tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad segala-gala pekerjaan makhluk sama ada dengan sengaja seperti berdiri. Kejap ni perempuan apa buat? Duduk. Berdiri, duduk. Makan. Tadi pagi apa buat? Makan. Sudah ditentu ke Tuhan tu pagi tadi perempuan makan apa? Sudah ditentu ke Tuhan. Cuma kita tak sedar je. Pagi tadi ada tak orang makan nasi goreng? Ada? Ada tak orang makan roti canai? Ada. Ada tak orang makan nasi sejuk? Malas masak? Ada tak? Itu ketentuan Allah Ta'ala lah. Allah jadikan dia tu malas lah tu. Tak ada masak apa-apa. Ambil nasi sejuk tu, ambil lauk semalam, ngap. Ada yang makan berdiri, ada yang makan berdiri. Itu ketentuan Allah Ta'ala lah tu. Semuanya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Berdiri atau duduk atau makan atau minum. Itu sengaja. Ataupun yang tidak sengaja seperti jatuh, tergelincir, terantuk dari ke tiang. Itu tak sengaja ya. Terantuk, terperanjat. Semuanya itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Semuanya sebenarnya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu. Sebab itu kita berusaha supaya jangan berlaku kemalangan. Pasal kita tak tahu. Tapi orang yang malang tu, orang yang kena kemalangan tu, dia sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Dia bukan tak malang. Tapi dah berlakulah. Itu yang tak sengaja. Kerana itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan dengan takdirnya. Artinya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang telah menentukan baginya di dalam azali. Apa arti azali? Daripada permulaan lagi. Tak ada permulaan pun. Dia tiada permulaan. Itu azali namanya. Dan dengan diketahuinya sebelum masa berlaku. Siapa tahu tu? Siapa diketahuinya? Ni ada siapa? Allah tahu sebelum dia berlaku. Yang tak tahu siapa? Kita. Kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Itu sebab ada risau, ada harap, ada doa. Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku. Itu sebab ada doa panjang umur. Padahal umur kita ditentukan oleh Allah tak? Sudah ditentukan oleh Allah. Tapi hukumnya pasal kita tak tahu. Boleh tak kita berdoa supaya panjang umur? Boleh itu sebab ada doa diajar oleh Rasulullah. Kamu nak panjang umur, baca doa. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Kenapa? Kerana suruh minta. Minta yang baik-baik. Kita tak tahu. Apa yang berlaku pada kita, kita tak tahu. Tapi kita hendak yang baik ke hendak yang buruk? Hendak yang baik-baik. Maka kita minta lah yang baik-baik. Disuruh kita minta yang baik-baik. Padahal kita tak tahu. Macam orang mancing juga. Orang mancing. Tahu ke tak tahu dapat ke tak dapat ikannya tu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tapi dia berusaha supaya pancingnya, pancingnya tu dapat mendapatkan ikan baginya. Macam mana? Carilah umpan yang baik-baik. Lagi, cari tempat yang elok-elok, yang tempat banyak ikan. Jangan mancing atas darat. Mana ada ikan atas darat? Carilah tempat yang baik, lubuk-lubuk yang banyak ikan. Kalau ada buaya, jangan dekat situ. Nanti dapat buaya tak lalu nariknya. Itu usaha. Lepas tu, lepas tu, usahalah minta doa dengan Allah. Ada doa pancing tau. Wa ma ramaita iz ramaita innallah walakinnallaha rama. Itu doa mancing ikan tau.
Saya tak pernah buat pun, saja aja. Wa ma ramaita iz ramaita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Artinya bukan aku, bukan kamu yang melontar. Itu sebenarnya nak berperang tu bila mana orang atau melembing orang. Bukan kamu yang melontar panah atau melontar lembing itu. Tapi sebenarnya ketika kamu melontar itu bukan kamu yang melontar siapa? Allah Ta'ala. Kalau lontar itu, insya-Allah kenal tu. Orang berperang itu dia doa. Begitu juga orang mancing. Kita tu, bukan aku yang melontar kain ni. Yang melontar siapa? Allah Ta'ala. Dapat itu. Ya, orang dulu orang itu bacanya. Itu sebab kadang-kadang mereka pergi mancing ikan tu sebab 1 jam dapat demi ikan tau. Masa itu banyak ikannya pun. Tapi kita kalau saya berjam-jam akan dapat. Baca lah apa pun. Kenapa? Rezeki siapa ditentukan? Siapa menentukannya? Allah menentukannya. Tak payah mancing. Tak mancing senang, tentu dapat di mana? Di market dapat dah. Itu je. Jadi semua itu sebenarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia beriktikad. Kemudian maka demikian juga wajib diiktikadkan segala gerak-geri anggotanya, baik atau jahat, sesungguhnya berlaku dengan kehendak takdir qada Tuhan. Apa saja berlaku. Perempuan duduk hari ni dah tentukan oleh Allah Ta'ala tu. Datang hari ni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah kata tak ada datang, tak ada lah, ada aja halnya. Tak ada datang. Kenapa? Kenapa tak datang? Macam-macam halnya. Di antaranya apa? Tidur lagi. Apa lagi? Nantu balik lagi. Cucu balik lagi. Apa lagi? Macam-macam. Zika tak mau apa? Tayar pancat lagi. Motor tak mau start. Macam-macam berlaku. Kerana yang sebenarnya hakikatnya apa? Allah sudah tentukan dia tak boleh hadir. Itu yang sebenarnya. Ketentuan tu dari Allah Subhanahu Taala. Sebabnya je yang lain-lain dia. Itu dia. Yang kejap ni Allah dah tentukan perempuan boleh datang. Allah dah tentukan saya pun boleh ngajar. Suara pun ada. Allah bagi suara saya boleh ngajar. Boleh tak Allah tekan apa namanya? Tahan suara saya daripada keluar. Boleh tak? Datang. Apa nak dia kan? Itu dia. Demikian juga wajib diiktikadkan segala gerak-geri anggotanya, baik atau jahat. Yang baik seperti mengaji, seperti apa? Menulis, seperti membaca, itu yang baik-baik itu. Atau yang jahat apa? Seperti mencuri, seperti apa? Seperti nampak orang, seperti macam-macam lah itu yang jahat. Berlaku dengan kehendak takdir, ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Taala dengan kehendak takdir. Qada Tuhan, qada tu pelaksanaan takdir tadi. Sekadarkan yang baik dengan redha-Nya, kalau baik Allah redha. Dan yang jahat itu dengan apa? Dan yang jahat itu bukan dengan redha-Nya. Tapi Allah dah tentukannya. Tapi pasal apa kita tahu Allah dah menentukannya, tak payahlah semayang. Aku tak semayang dah tentu oleh Tuhan. Tak payahlah semayang ya. Tak payahlah nutup aurat. Aku tak tudung ni, Allah dah tentukan aku tak tudung. Tak adalah aku tudung. Apa jawab? Cuma apa jawab? Apa jawab? Tahu ke perempuan apa dia ketentuan Allah Ta'ala? Tahu ke? Siapa tahu apa yang Allah tentukan bagi dia? Tak tahu. Oleh kerana tak tahu, kita kenalah buat yang terbaik untuk kita. Mana lebih baik, bertudung ke tak bertudung? Bertudung lebih baik daripada tak bertudung. Bila kita bertudung, itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita pilih yang terbaik. Mana lebih baik, cakap lembut ke nengkin? Cakap lembut. Kita cakap lembut-lembut, tak adalah nengkin. Mana lebih baik, berzikir ke mengumpat? Berzikir lebih baik dari mengumpat. Jadi kita buat yang terbaik. Apa saja kita tahu, kita dah belajar, ada hukum, 5 hukum. Wajib,
haram, sunat, makruh, harus. Jadi orang yang cerdik, orang yang akalnya sempurna, orang yang waras, dia buat yang mana? Yang wajib dan yang sunat. Yang haram dan makruh ditinggalkannya. Kenapa? Yang itu memudaratkan dirinya. Sudah tahu benda mudarat, takkanlah kita nak buat juga. Sudah tahu benda itu tak baik, takkan kita nak buat juga. Ya. Walaupun yang sebenarnya bila sudah buat, baru itu kita percaya ini ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sudah kita buat, baru kita yakin ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya, selagi kita buat tu, kita kena usaha untuk mendapat yang terbaik bagi kita. Untuk membuat yang terbaik bagi kita. Antara ngaji dengan duduk di rumah, mana lebih baik? Mengaji lebih baik. Sekarang ni perempuan dah tahu yang terbaik. Datang ngaji. Kira itu ketentuan Allah Ta'ala ni. Pasal kita bukan tahu apa yang Allah tentukan. Siapa tahu angkat tangan? Lepas ini apa? Tak tahu. Jadi apa saja boleh berlaku pada diri kita, semuanya itu di atas ketentuan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah bagi kita usaha dan ikhtiar. Kita nak syurga ke nak neraka? Ini syurga jalannya. Kalau nak syurga ini jalan dia. Ini. Baca Quran, mengaji dan tutup aurat dan sebagainya. Kalau nak neraka, ini jalannya. Ikut. Mana ndak? Pilihlah. Itu Allah kata dalam Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura, kata Allah ya. Sesungguhnya aku tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Ya, pilihlah. Nak jadi orang syukur, ni jalannya. Nak jadi orang kufur, ini jalannya. Orang syukur dia jalan ke syurga, orang kufur jalan ke neraka. Ini jalan dia. Dalam pada itu, siapa punya hak seseorang itu masuk syurga atau masuk neraka? Allah punya hak. Boleh tak Allah masukkan dalam syurga orang yang kafir dan maksiat? Boleh, dengan kehendak Allah. Boleh tak Allah masukkan dalam neraka orang yang taat, beriman dan taat? Boleh, kalau Allah kehendaki. Tapi Allah tak pernah zalim. Ingat ya, Allah sekali-kali tidak pernah berlaku zalim terhadap makhluknya. Tapi dari segi kuasa, boleh tak? Boleh. Cuma Allah tak pernah menzalimi mana-mana makhluknya. Dia. Kita kena wajib tu ya. Baik atau jahat sesungguhnya berlaku dengan kehendak takdir. Qada Tuhan sekadar yang baik itu dengan redha-Nya dan yang jahat itu bukan dengan redha-Nya. Dan bagi hamba ada mempunyai satu sifat kemahuan. Dan ianya mendapat pahala atas mengerjakan kebajikan dan mendapat dosa atas mengerjakan kejahatan. Sebab Allah datangkan hukum bagi kita. Allah datangkan hukum. Apa hukumnya? Apa hukumnya? 5 hukum. Apa dia? Wajib lagi, haram lagi, sunat lagi, makruh lagi, harus. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti, bukan baik. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Apa arti haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ya, mesti ditinggalkan kalau dia itu haram. Yang ketiga, sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok ya, bukan mesti, elok. Makruh dibuat dapat pahala. Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya sebelum tinggal apa? Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ya, elok. Elok jangan buat. Harus. Apa arti harus? Ya Allah, apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus.
Tapi puan-puan dengar baik-baik. Yang harus ni bila kita laksanakan, dia bertukar. Benda tu asalnya harus. Tapi bila kita buat, dia tukar hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak ada tinggal harus, tahu? Udah, ni ajaran sesat ni, ajaran baru ni ya. Apa ajarannya? Millah Ibrahim ni. Cara hidup Ibrahim. Ya. Yang harus tu boleh jadi wajib, yang harus tu boleh jadi haram, yang harus tu boleh jadi sunat, yang harus tu juga boleh jadi makruh. Udah dia menong. Mana ni katanya? Boleh tak yang harus tu jadi wajib? Bagi satu contoh, apa benda yang harus? Makan. Okey, makan. Hukumnya harus ya? Kalau dia wajib, semua berdosa kejap. Kenapa berdosa? Kerana tak makan? Ya. Boleh tak makan jadi wajib? Boleh ke? Bila? Kalau dah lapar benar, tak makan tumpur, macam? Macam? Ketika itu wajib dah dia makan. Bila dia makan, dapat pahala. Kalau tak makan, berdosa. Kan? Ataupun dia ada penyakit. Dia ada penyakit. Ubatnya itu aja. Bila makan ubat itu, hilang penyakitnya. Kalau tak makan, tak ada hilang penyakitnya. Macam? Wajib dia makan ubat itu. Tak boleh. Dia yang ini cerita yang tak ada haram ni ya. Okeylah, makan payah. Kita ambil menguap. Menguap apa hukumnya? Harus menguap tu ya? Harus kan? Betul tak? Ada bangkangan, menguap tu harus. Ya, harus nak menguap dah idak pun idak dah. Hukumnya harus. Ya. Boleh tak menguap tu jadi wajib? Boleh, macam mana? Dia ada penyakit. Sakit perut, bergulung-gulung. Bila muak, hilang sakit perutnya. Macam? Macam, kenapa? Wajib dia nguap. Bila dia teradu, dah hilang sakitnya. Ketika itu apa? Wajib dia muap. Ada bangkangan? Tak ada ya? Tu wajib menguap. Tak tahu tak ada dia muap pun. Dia dah tahu lah tu. Bila dia sakit perut, muap hilang. Bila sakit perut, muap hilang. Bila sakit perut, muap hilang. Macam? Ketika itu, bila sakit perut aja, wajiblah dia menguap. Boleh apa pula? Muap. Dia dah sakit perut tu. Dia pun buat je. Muap hilang sakit perut tu. Kalau ini contoh aja ya. Ya. Boleh tak menguap jadi sunat? Boleh tak menguap jadi sunat? Dapat pahala sunat dia menguap. Macam mana? Macam mana? Bila menguap, ditutup mulutnya tu dapat pahala ke tak? Tutup mulutnya tu dengan jari ke, dengan kain ke, dengan apa-apa lah, dengan buku pun boleh. Dapat pahala ke tak? Lepas tu dijampi. Ada jampi menguap. Apa jampi menguap? Apa jampi menguap? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dapat pahala ke tak? Itu dia. Dua pahala dapat. Yang pertama tutup mulut, yang kedua baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah dapat. Jadi apa? Jadi apa menguap tu? Dah jadi sunat. Okey. Saya kata ada 4 ya. Boleh tak menguap jadi haram? Boleh tak menguap tu jadi haram? Macam mana? Dengar dulu. Dia pagi tu makan jerin tanam. Lepas tu makan pula buah kenua. Lepas tu makan pula petai. Lepas tu isap pula cerut cap matahari. Lepas tu bila dia muap, ngalirkan mulutnya ke muka Kak Ibah. Macam? Macam? Kak Ibah tengah bercakap dia kena ke muka Kak Ibah. Macam? Pensan tak Kak Ibah tu? Pensan lah merosakkan orang. Hukumnya apa tu? Haram. Dapat dosa. Menguap berdosa. Tahu? Bila makruh?
Bila menguap tu makruh. Bila tengah macam buaya aja, bila nangol makruh hukumnya. Nampak ke perempuan ni? Jadi asalnya harus, tapi bila dilaksanakan dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu dia hukumnya. Tak betul pelaksanaan itu, Ustaz. Pelaksanaan tu kena betul. Itu dia ya. Itu dia apa namanya? Itu tentang qada tu. Itu menguap tu ya. Ustaz, kalau kita muak, sunat dibalikkan tangan. Terbalik ke tangan orang ya. Tangan kiri yang eloknya, tangan kiri ya, dengan tangan kanan, tangan kiri. Tapi dengan apa-apa pun tak apalah ya. Janji tutup. Ulang balik sekali Ustaz dan betul nak cakap kat situ pun dah tak ingat macam Ustaz. Yang mana? Menguap boleh jadi wajib. Kalau dia ada penyakit, ubatnya menguap. Ya. Kalau dia ada penyakit, ubatnya menguap. Ketika itu wajib dia menguap. Ya. Kalau ada apa-apa penyakit lah, ubatnya menguap, hilang sakit tu. Ya, wajib. Kemudian menguap juga boleh jadi haram. Mengapa? Macam mana jadi haram? Dia makan benda-benda yang busuk. Kemudian dia menguap ke muka orang. Apa hukumnya? Haram. Kalau dia tak busuk mulutnya, muak saja seronok bagi ke orang. Kalau orang tu marah, bukan marah, orang tu susah kerana dia menguap apa itu, haram hukumnya. Itu haram. Kalau sebab dia tu dia menjadi apa? Menjadi susah hati dia lah. Atau busuk benar tak tahan dia mencium baunya. Itu haram baunya. Haram dia menguap ketika itu. Lagi? Apa lagi? Sunat? Tutup mulut. Bila tutup mulut, muat tutup mulut betul? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia boleh tukar 4 tadi ya. Yang mula-mula harus, tapi dia boleh tukar kepada 4 hukum tu. Itu dia menguap ya. Jadi ada yang Tuhan redha, ada yang Tuhan tak redha ya. Qada Tuhan sekadar yang baik dengan redha-Nya, dan yang jahat itu bukan dengan redha-Nya. Ada juga dengan murkanya. Dan bagi hamba ada mempunyai satu sifat kemahuan. Hamba ni ada kemahuan. Kita hendak yang terbaik aja. Sebab itu kita kena buat yang terbaik. Kerana kita tahu mana lebih baik, kanan ke kiri? Kanan. Jadi kita gunakan kanan. Sebab yang baik-baik kita gunakan tangan kanan. Ya. Dapat pahala tahu. Kita guna tangan kanan tu, dapat pahala. Makan tangan mana? Tangan kanan. Nyeduk tangan mana? Tangan kanan. Kalau kita nyeduk nasi tangan kiri, dapat pahala ke? Orang ngidam, ada tak yang ngidam ni? Orang ngidam. Kadang-kadang dia nyenduk nasi tu tangan kiri tu. Dapat pahala ke tak? Tak dapat apa-apa. Jadi kalau dia ngidam, tukar kanan. Nyeduk, senduk nasi tu tangan kanan. Lagi apa? Makan tangan kanan. Gunakan tangan kanan tu lain daripada tangan kiri. Kerana ini usaha nak dapat pahala. Kalau kita hendak yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh kita buat yang terbaik. Ya. Untuk ada tabung pahala tu, ya. Buat yang terbaik. Kalau ada orang ngidam lah. Masuk berak, tangan kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk tandas, kaki kiri. Nyeduk kuah. Nyeduk kuah orang kahwin. Tangan kanan ke tangan kiri. Atau duduk depan Rosmah Mansur. Dia tangan kiri. Kita tangan kiri juga kan? Tangan lantak ni dah. Saya pernah duduk depan orang besar. Dia panggil saya ceramah Maulid Rasul. Lepas tu dia jamu dia mah. Duduk depan dia. Saya tengok dia tangan kiri gitu je. Saya ambil tangan kanan, nyam lantak dia setengah menyelir aku itu. Lantak kamu dia kata dia. Tengok sikit Ustaz. Ya? Tengok sikit tu. Itu kita soal pegang tempat dia pegang tu. Pegang tempat lain ya. Tidak ke berselemui sudu tu dengan kuah. Tidak ke berselemui sudu tu dengan kuah. Lantaknya lah selemui, bukan najis. Lagi orang kenyik nengoknya tak ayat liar kita situ. Ya.
Lantaknya lah berselemah sudu tu kuah najis kan? Tidak, kan lantak lah. Jadi kita buat yang terbaik untuk kita. Jangan buat yang tak baik tu. Ya, antara kiri dan kanan. Esok udah mati esok nak jadi golongan kanan ke nak jadi golongan kiri? Nak ashabul yamin ke nak ashabul shimal? Ashabul yamin. Kita nak jadi ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin wa udah lupa saya. Fi sidrin wa Allah. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin wa apa? Wa madin. Allah dah lupa. Mana buatnya nanti bang? Dia berada di bawah naungan pohon-pohon bidara dan pohon-pohon pisang. Itu orang golongan kiri, golongan kanan. Fi sidrin wa mahdin wa dhirrim mandudin wa ma'im maskub. Itu golongan kanan. Kita nak jadi golongan kanan. Esok nak menerima kitab amal tangan kanan ke tangan kiri? Siapa nak tangan kiri yang ke tangan? Ya? Cuma nak tangan kiri? Macam mana? Tangan kanan. Tangan kanan apa dapat? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nak kita nak? Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisap dengan hisap yang ringan. Cek lebih kurang je. Malaikat cek tu, lebih kurang je. Dan dia kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Gembira je dia kembali kepada keluarganya. Bila rumah tangan kanan kita ada ketentuan Allah ke atau usaha kita sama itu dia ni? Saya rumah tangan kanan. Yang sebenarnya ketentuan Allah lah, tapi kita bukan tahu ketentuan Allah. Itu saya suruh tadi kan? Kan saya sebut kita tak tahu ketentuan Allah Taala. Tapi kita usahalah. Tapi bukan kerana usaha kita tu. Usaha itu pun ketentuan dari Allah juga. Cuma kita tak tahu. Itu yang kita bersyukur tu kerana Allah jadikan kita ni orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Syukurlah itu ya. Padahal ketentuan Allah tu kita bukan tak tahu, bukan tahu. Siapa tahu ketentuan Allah? Bolehlah Allah jadikan kita ni peminum arak? Boleh, tapi Allah tak jadikan kita tu alhamdulillah ya. Itu ketentuan Allah. Ada tak orang Allah jadikan peminum arak? Ada ke tak ada? Ada. Ada tak Allah jadikan orang tu penagih dadah? Ada. Ada tak orang Allah jadikan orang tu penipu? Ada. Jadi bukan kita, alhamdulillah Allah tak pilih kita. Ya. Itu yang kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik atau jahatnya sungguhnya berlaku dengan kehendak takdir qada Tuhan. Sekadarkan yang baik dengan redha-Nya dan yang jahat itu bukan dengan redha-Nya. Yang jahat tu. Macam orang lain daripada Islam tu dia semayang juga, kita semayang juga, tapi semayang dia terima ke tak? Tak terima. Yang terima semayang cara orang Islam. Dan bagi hamba ada mempunyai satu sifat kemahuan, dan ianya mendapat pahala atas mengerjakan kebajikan dan mendapat dosa atas mengerjakan kejahatan ya. Itu tentang qada dan qadar. Cuma satu saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Qada dan qadar ni ada yang boleh diubah, ada yang tidak boleh diubah. Satu namanya qadar mubram. Mim ba ra mim mubram. Ini boleh tengok dalam kitab yang bernama Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ustaz Tirmizi selalu ngajar kitab itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mubram ni yang dalam ilmu Allah Taala. Yang itu kita tak tahu. Makhluk semua tak tahu. Yang tahu hanya Allah Taala. Itu sebab kadang-kadang satu orang tu dia ibadat, akhirnya jadi mati kafir. Ada tak? Ada tak orang apa itu? Di antaranya siapa? Seorang ahli ibadah namanya Barsiso. Barsiso. Punya hebat ibadahnya, tapi akhirnya mati kafir. Kerana dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia bukan ada ilmu, dia beribadah saja, rajin beribadah, tapi tak ada ilmu.
sebab itu dia akhirnya jadi kafir. Okay, dah saya cerita sini dah, cerita bersiswa ni udah ke belum? Udah. Akhirnya kafir. Itu bersiswa. Ada tak seorang dia buat maksiat aja kerjanya. Kemudian akhirnya matinya dapat rohnya diangkat oleh malaikat rahmat. Ada tak? Perempuan dah tamat kitab muhimmah ni. Udah tamat ke dah? Tak ada ngaji? Atau udah tamat dah dulu? Dah mana ada kitab lain-lain yang dulu yang segala lain ke? Udah kali yang kedua? Tak ingat? Ada dua beradik. Seorang duduk tingkat atas, seorang lagi duduk di tingkat bawah. Abangnya duduk tingkat atas, adiknya duduk tingkat bawah. Abangnya tu rajin benar beribadat. Tak pernah melakukan maksiat. Asyik semayang, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran. Itu aja kerjanya. Yang si adik di bawah ni, segala maksiat dia lakukannya. Berzina lah, berjudi lah, minum arak lah dia, mabuk sana sini. Jadi Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Pada satu malam, abang yang di atas tu dikunjungi oleh iblis. Kita ambil cerita abang dulu. Yang sebenarnya berlaku masa yang sama. Pada abang dan kepada adik itu masanya sama tau. Di waktu yang sama. Abang ni dikunjungi oleh iblis. Apa kata abang? Kata iblis kepada abangnya, kamu ni rugilah, kamu tak dapat apa-apa keseronokan di dunia ni. Kamu tak pernah nari, tak pernah muzik, tak pernah berzina, tak pernah mencuri, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi. Apa nikmat dunia ni kamu haram dapat merasa, katanya. Rugi kamu ni, katanya. Coba kamu tengok adik kamu bawah tu. Apa yang tak dibuatnya? Di dunia ni dia dah buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kamu ni umur kamu ada 40 tahun lagi, kata dia iblis. Ngabur pada apa ni? Ngabur pada abang tadi. Apa salahnya kamu gunakan 20 tahun daripada umur kamu tu melakukan maksiat? Betul, lepas itu esok 20 tahun yang lepas itu apa buat? Kamu tobatlah, pulunlah betul-betul, beribadah lah betul-betul macam tadi, macam yang kamu salah lakukan tu. Dia fikir, iya juga ya, kata fikir. Dia dah termakan dengan asutan iblis tu. Kalau kamu dengar cakap aku, kamu turun bawah, pergi belajar pada adik kamu. Macam mana kamu nak buat maksiat? Macam mana kamu nak berjudi? Macam mana kamu nak minum arak dan sebagainya? Belajar pada adik kamu tu. Dia pun dengar itu udah teringin benar katanya. Udah meledak rasanya dah. Di masa yang sama, malaikat pergi mengunjungi adiknya. Adiknya itu baru lepas terbaring tepi longkang. Kenapa? Kerana mabuk. Bila dia sedar je, malaikat pun khabar dia. Kamu ni apa nak jadi? Udah nak tumpur minum arak lagi. Udah nak tumpur mabuk-mabuk lagi. Cuba kamu tengok abang kamu tu. Dia tengok. Dia kalau mati abang kamu tu, dia tentu masuk syurga. Kamu ni kalau mati neraka mana lah esoknya? Dengar tu takut. Dia takut dengar tu. Kerana diugut oleh malaikat tadi. Dia berazam nak menghilangkan segala maksiatnya dan nak melakukan kebaikan, nak bertaubat, nak buat baik. Azam dalam diri dia tu. Maka dia pun naik ke atas. Ni rumah tekad ni naik ke atas, nak pergi jumpa dengan abangnya, nak belajar macam mana nak semayang, nak belajar macam mana baca Quran, nak belajar macam mana nak zikir, nak belajar macam mana nak wirid dan sebagainya. Nak naik ke atas. Abang ni pula turun dari atas, nak belajar pada adiknya macam mana nak main judi, macam mana nak berzina, macam mana nak minum arak, macam mana nak apa lagi, berjoget, macam mana nak rumba, macam mana nak caca, macam mana nak karaoke, macam mana nak rock dan sebagainya. Turun. Tengah turun tu dia tergelecik. Abang tu tergelecik, agak terkacau kulit pisang ke apa ke. Tergelecik dah, jatuh. Golek. Pop, timpa adiknya. Adik naik, abang turun. Ini masa sama ni ya? Masa yang sama. Abang turun, adik naik. Dia golek, pop, timpa adiknya. Timpa adiknya, mati dua-duanya. Tadi iblis tu nipu, mengatakan umurnya 40 tahun lagi. Padahal kejap-kejap itu nak mati dah tu.
Mati kedua-duanya. Maka akhirnya abang tu mati baik ke mati jahat? Mati jahat kerana dia udah usaha, udah turun dari tingkat atas tu nak ke bawah, nak belajar dengan adiknya. Nak udah niat betul-betul, udah azam nak buat jahat. Adik ni pula dia dah niat nak buat baik, dah naik tangga tu. Bukan saja niat tu, dah usaha, udah naik tangga. Tiba-tiba ditimpa adik abangnya mati. Jadi dia mati dalam keadaan baik ke jahat? Baik. Itu dua dia. Satu mati su'ul khatimah, satu lagi mati husnul khatimah. Ya. Adik mati baik, abang mati jahat. Di atas dasar niat saja. Nampak? Ini dia perempuan ya. Yang sebenarnya ini nak mengajar kita tentang Allah menentukan segala-galanya. Jahat atau baik mati kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya. Beriman ke tak beriman ke? Allah yang menentukannya. Ya? Udah taubat, itu udah naik. Dah naik, taubat dah mati aja, bukan ada upacara apa-apa yang tak taubat. Ya, ada tak taubat ni satu upacara taubat? Ada? Tak ada. Yang lain tu teknikal aja. Semayang taubat lah, mandi taubat, itu teknikalnya saja. Tapi taubat tu sebenarnya apa? Dalam hati saja. Ini dia perempuan ya. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan baik, jangan sekali-kali niat nak buat jahat pun jangan ya. Niat nak buat jahat pun jangan. Kalau dia tak ada niat nak buat jahat, dijamin masuk syurga. Tahu? Rasulullah tengah ngajar macam saya ni lah. Tengah ngajar ni lah. Dia tengah ngajar, tiba-tiba dia berhenti ngajar. Dia kata, nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga, kata Rasulullah. Sahabat pun tengok, dah keluar. Tengok, datang seorang sahabat lain. Siapa tahu? Sa'ad bin Abi Waqqas namanya. Dia datang. Maka sahabat tahulah ini yang dimaksudkan Rasulullah ni, orang yang menjadi ahli syurga. Esoknya Rasulullah ngajar lagi macam ini juga. Kemudian dia berhenti. Dia pun berkata, nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga. Sahabat pun tengok orang yang semalam. Itu juga. Dia dah dijamin Rasulullah menjadi ahli syurga. Kemudian ada usianya itu juga. Rasulullah berceramah macam itu, ceramah, terhenti. Nanti akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga. Tengok orang yang kemarin juga 3 hari betul-betul orang tu muncul sebagai ahli syurga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang lain pula. Dia iri hati, bukan dengki ya, iri hati. Tahu ada beza antara iri hati dan dengki, tahu tak? Dia iri hati. Macam mana orang ni boleh dapat dijamin Rasulullah menjadi ahli syurga? Aku nak apa itu jugalah katanya. Maka dia pun pergi jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, boleh tak saya bertamu di rumah saudara selama 3 hari 3 malam? Ya. Kata Sa'ad dia kata. Dia pun duduklah, pendek cerita, duduk di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila malam dia tak tidur. Apa buatnya? Ngintai. Apa dia buat Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku nak tiru apa buat. Dia ngintai. Tengok ni tak ada apa, macam biasa aja. Tak adalah special benar ibadahnya pun. Apa benda? Tapi ingat perempuan ya, sahabat-sahabat dulu paling malas dia beribadah semalam 100 rakaat sehari semalam. Itu dah malas tu. Penyegan berbenar tu 100 rakaat sehari semalam. Siapa ada rajin macam itu angkat tangan? Kalau kita 100 rakaat sehari semalam macam, oi gila kata dia ya. Ini sahabat dulu paling common itu. Ya, sudah cukup 3 hari dia pun pergi jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat tadi ya. Saudara, terima kasih kerana menerima saya sebagai tetamu. Selama 3 hari 3 malam. Sebenarnya saya bukannya saja nak tetap menjadi tetamu saudara. Saya nak ngintai saudara. Apa yang nak kamu minta? Kata dia Sa'ad. Saya nak tengok apa dia ibadah kamu. Kerana kamu 3 hari betul-betul Rasulullah jamin masuk syurga. Iya ke? Katanya. Alhamdulillah lah kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang kamu lihat pada malam-malam yang sebelum ini, itulah dia ibadah aku, tidak lebih dan tidak kurang, kata dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya macam mana kamu boleh dijamin oleh Rasulullah masuk syurga? Kalau macam itu punya ibadah, siapa yang ibadah dengan aku tak ada jaminannya, kata dia orang tadi. Apa kata Sa'ad? Saya ni wahai saudara, tak usahkan nak buat maksiat. Niat nak buat maksiat pun tak ada. Niat nak buat maksiat pun tak ada.
Mungkin kerana itulah Rasulullah jamin saya ni masuk ke dalam syurga. Kita ni kalau tak buat maksiat pun sekurang-kurangnya niat ada dah. Ada tak niat nak buat maksiat? Susah buat lah. Nari dah hidak tapi teringin nak nari ada dah. Ya. Dia lah nari tak minat. Yang lain? Ya. Nak rasuah hidak dah, tapi teringin tak kalau dapat orang bagi 2.6 bilion. Ya. Ya kita nak ni. Tak ada siapa offer. Cuba kalau ada orang offer, belum tahu lagi ya. Ya. Memang tak ada orang offer pun. Tapi kalau ada lah, telonggok depan tu, nak 2.6 bilion. Nampak tak? Belum terai lagi ya. Okey lah, itu dia ya. Sebab itu jangan ada niat pun. Kerana niat kita tu Allah tahu ke tak? Allah tahu. Itu namanya qada dan qadar. Jadi kalau faham itu, barulah kita boleh bertindak dengan sewajarnya untuk menyelamatkan akidah kita. Baik, sekian dulu perempuan.